Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, memandangkan esok nak raya. So hari ni cikgu nak ajar bagaimana cara nak tanak pulut untuk buat ketupat. Ataupun kita kat utara, kat timur, biasa kita panggil dia aron pulut. Aron pulut. Macam itulah gitu bahasa-bahasa pasarnya kan. Okey, baik. Apa yang kita perlukan ialah ni saya buat untuk nisbah sekilo pulut. Okey, kita basuh pulut ni, kemudian kita toskan. Okey, basuh cuci-cuci elok-elok, kita toskan, lepas tu kita masukkanlah dalam periuk kita ni. Ni kira saya tunjuk cara untuk orang amatur tau, untuk beginner. Okey, sebenarnya kalau orang-orang profesional dia akan masak santan dulu. Kemudian pulut yang dicuci nanti dia akan masukkan bila santan dah mendidih. Lepas tu dia pun gaul-gaul steam sekejap, dia macam masak dengan uap sekejap, lepas tu stop. Maksudnya dia masak pulut tu setengah masak saja untuk kita balut nanti. Okey, yang ini saya buat cara amatur, okey, supaya you all yang beginner tu boleh nampak banyak mana ataupun parah mana santan tu akan masuk. Okey, mula-mula kita gunakan santan segar tau. Okey, kalau biasa kalau nak yang orang kata nak betul-betul lemak, sekilo pulut, ada orang buah sekilo santan pekat tu. Kalau saya tak berapa suka yang macam tu. Nak balut pun susah sebab dia berminyak tau. Jadi saya sekilo pulut, santan pula saya gunakan santan segar tu, lebih kurang dalam 300 gram. Kemudian saya akan tambah santan kara, santan dalam kotak tu, lebih kurang setengah kotak gitu. Lepas tu saya tambah air. Nampak dia punya tekstur dia agak cair sikit. Kemudian kita perlu masukkan garam. Garam secukup rasa lah, nak bagi dia rasa masin tu kan. Pandai-pandai lah korang agak tapi dia biasanya tak lebih daripada satu sudu makan, satu sudu setengah macam tu lah. Tengok pada kemasinan yang kita nak. Okey, tawar sangat pun tak sedap. Dan satu lagi, saya akan letak sedikit gula. Gula ni peranan dia adalah untuk naikkan lagi ke lemak, rasa lemak manis kepada ketupat kita. Tak payah banyak, dalam lebih kurang minyak tu je. Okey, dalam satu sudu. Kalau banyak tu, kalau sekilo tu satu sudu makan lah kita garam macam tu. Okey, lepas tu kita kacau dulu dia, bagi dia mesra betul. Okey, kacau. Lepas tu nanti kita akan tuangkan kat dalam kita punya pulut. Okey, bila kita dah kacau santan tu dah rata kan, dia punya garam dengan ni dah sebati, kita tuang masuk dalam pulut ni. Ni sebab apa saya nak tunjukkan setakat mana je kita nak guna benda tu. Dia tak perlu banyak. Setakat tu je. Nampak tak? Dia hanya menutupi pulut. Itu sahaja yang kita perlukan. Jangan sampai banyak-banyak sangat. Nanti dia masak boleh juga, tapi dia bila dimasak sangat tu macam tak tahulah, tak dekik sangat lah saya rasa. Sebab nanti kita nak rebus dia pula kan. Kalau katakan you all aron dia tu dah terlalu masak, nanti you all kukus je, senang. Okey, lepas tu masukkan ni nak wangikan dia, masuk daun pandan ni. Lepas tu senang. Kita masak aja terus dengan api yang sederhana. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu slow. Okey, kalau terlalu kuat nanti dia cepat hangit. Kalau slow nanti lambat sangat dia masak, dia benyek, dia jadi lembik juga. So sederhana je. Okey, gunakan sudip sudip kayu untuk gaul-gaulkan dia.
Okey, dia tak boleh dibiar. Kalau dibiar nanti kat bawah tu dia melekat. Jadi kalau you all ada periuk yang jenis tak melekat tu lebih baik. Okey, sebab tu saya gunakan dari sini ni. Dan nanti bila dia dah kering sikit, saya suka makan dengan kacang. Ini nama dia kacang ketupat. Saya dah rebus dia. Okey, dia kena rebus paruh masak, bagi dia lembut. Separuh masak bagi dia lembut. Kemudian nanti bila dah kering ni, baru saya akan masukkan. Ataupun kalau you all nak buat dua versi, kosong dan berkacang, tak payah masukkan lagi. Biar dia kering, masak dulu. Nanti masa kita nak balut tu, baru kita campurkan bahagian yang kita nak masukkan kacang tu. Okey. Okey, nampak tak dia dah mula mendidih. Okey, bila dia macam ni, kita kena kaut-kautkan dia sikit. Supaya yang kat bawah tu tak, orang kata apa, tak hangin. Okey, walaupun kita pakai periuk yang tak melekat, tapi biarlah kita berwaspada. Okey, biar dia masak serata. Okey, nampak dia dah mula nak kering dah. Dia tak lama sebenarnya masak benda ni. Tak sampai pun 20 minit pada saya. Kalau sekilo ni kan. Bila dia macam ni, untuk orang yang nak gunakan kacang, dia dah boleh masuk dah. Okey, kalau tak nak guna kacang, kita teruskan macam ni sampai dia agak sedikit kering. Lepas tu kita tutup, bukan tutup, kita slow ke api yang paling kecil. Kita tutup dengan tudung. Lepas tu kita biarkan lebih kurang 5 ke 10 minit. Kira okey dah. Dah boleh di settle untuk balut. Dia tak perlu masak sangat. Okey, ni kita dah slowkan api. Saya nak masukkan kacang. Okey, sebab saya nak gunakan kacang. Sebab apa, nak bagi dia sama rata. Okey, lepas tu kacang lah. Supaya dia sama rata. Kalau tak nak kacang, tak apa. Tak payah bubur time ni. Nampak dia dah mula melekit-lekit kat bawah tu. Okay, api memang paling slow yang ni. Supaya dia tak melekit. Naik dah bau harum pandan. Best sangat. Okay. Agak-agak lah ya. Banyak mana nak bubur. Kalau suka kacang banyak, kita bubur banyak. Kalau tak suka kacang banyak, kita bubur sikit je. Kalau tak suka kacang, tak payah bubur. Okey. Bila dia sampai tahap macam ini, you dah slow api, you masuk, you tutup aja. Dan biarkan sekejap. Macam kita tak nak nasi tu kan, proses yang air dia ialah kita slowkan api. Lepas tu tunggulah lebih kurang 5-10 minit. Kita tak nak dia masak betul. Okey, cuma nak bagi dia kering sikit je. Supaya senang kita nak pegang nanti bila kita nak membalut nanti. Nak keringkan sikit santan tu. Itu sahaja caranya. Okey. Ni dah okey dah. Okey. Api pun dah slow. Kita tutup dan tunggu lebih kurang 10 minit macam gitu. Lepas tu nanti kita api paling slow paling slow yang you all ada. Okey, lebih kurang 10 minit macam gitu. Kalau you all nak masak dia bagi tak confident kan, nak buat je bagi dia masak terus, nanti you all kukus je, tak payah rebus lagi. Okey, kita tengok kejadian dia nanti macam mana. Okey, bila dah lebih kurang dalam 5 minit macam gitu, kita kaut-kautkan pulut kita ni supaya dia masak serata atas bawah. Ni nampak tak adalah dia hangit kat bawah. Kita kaut-kautkan dia. Ni dah okey dah ni. Dan tempoh 10 minit kita slowkan api tu, kita kautlah 2 kali ke macam tu supaya dia serata masak dia. Okey, ni sebenarnya dah okey untuk saya. Ini je, dia separuh masak. Dia dah kering kan. Inilah rupa
pulut yang akan kita balut dengan daun ketupat palas kita nanti. Okey, selamat mencuba.